Panjang betul. Ini bab haram memakan daging himar kampung. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada bermuta'ah dengan perempuan pada hari Khaybar, dan melarang juga daripada memakan daging himar insi, yakni himar jina ataupun himar kampung. Dengan sanad satu lagi itu pun begitu juga. Supaya riwayat daripada Abi Tha'labah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan daging himar kampung. Riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakan daging himar ahli, yakni kampung. Riwayat daripada Ibnu Umar lagi seperti itu juga, cuma disebutkan pada hari Khaybar, padahal orang ramai memerlukan kepadanya ataupun memerlukan daging lah. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa, kata dia, meriwayatkan daripada Syaibani, katanya saya telah bertanya Abdullah bin Abi Aufa tentang daging himar kampung. Dia bercerita, pernah kami mengalami kelaparan pada hari Khaybar. Kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami telah mendapat beberapa ekor himar kepunyaan musuh pihak lawan kami yang keluar daripada bandar. Kami pun menyembelihnya. Ketika periuk-periuk kami sedang betul-betul menggelegak, tiba-tiba ada yang berseru bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berseru dengan mengatakan, balikkan periuk-periuk kamu dan jangan kamu makan sedikit pun daging himar. Faqultu, saya pun kata, harramaha tahrima madza? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkannya sebagai apa? Qala, perawi berkata, kami berbincang di antara sesama kami kata dia mengharamkannya secara mutlak, wa harramaha min ajli, dan dia mengharamkannya kerana tidak dibahagi lagi dalam pembahagian khumus, jadi harta rampasan perang. Riwayat satu lagi seperti itu juga, kami mengalami kelaparan beberapa malam pada masa di Khaybar. Bila tiba hari Khaybar, kami mendapat beberapa ekor unta kampung. Kami pun menyembelihnya. Bila periuk-periuk telah betul-betul menggelegak, ada pihak yang berseru daripada pihak Rasulullah, menyeru bahawa kamu balikkan periuk-periuk itu dan jangan makan sedikit pun daging himar. Qala, perawi berkata, maka berkatalah orang ramai, sebenarnya Nabi SAW melarang memakan daging itu kerana ia belum dibahagi lagi, jadi sebagai harta rampasan perang. Yang lain pula berkata, Nabi SAW melarang memakan dagingnya secara mutlak. Riwayat daripada Bara dan Abdullah ibnu Abi Aufa, mereka berdua berkata, kami telah mendapat beberapa ekor himar, kami pun memasaknya. Pada ketika itu ada yang berseru bagi pihak Rasulullah SAW, mengatakan, ikfa'u al-qudur, kamu terbalikkan periuk-periuk kamu. Hak satu lagi tu pun lebih kurang lagu tu lah, lebih kurang tu. Riwayat daripada Bara tu lebih kurang tu. Kemudian ada lagi riwayat daripada Bara bin Azir, kata dia Rasulullah SAW memerintahkan supaya kami membuang daging-daging himar kampung, sama ada yang masih mentah ataupun yang sudah masak. Kemudian Nabi SAW tidak menyuruh kami supaya memakannya. Riwayat satu lagi itu support tu juga dari segi maknanya. Kemudian riwayat daripada Ibnu Abbas katanya, saya tidak pasti adakah Nabi SAW melarang itu kerana ia merupakan kenderaan orang, maka beliau tidak suka akan hilang ataupun lenyap ataupun menjadi sedikit kenderaan mereka itu, ataupun Nabi SAW mengharamkannya pada hari Khaybar,
luhumal humril ahliyah, iaitu daging himar ahli. Riwayat daripada Salamah bin Al-Aqwa', katanya kami keluar bersama Rasulullah ke Khaybar, kemudian Allah memberi kemenangan kepada orang-orang Islam. Bila tiba waktu petang pada hari mereka mendapat kemenangan itu, mereka pun menyalakan banyaklah apinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tanya, api apa ni? Mereka buat apa? Mereka pun kata, untuk memasak daging. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, daging apa? Mereka jawab, iaitu daging himar jinak ataupun himar kampung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kamu ahriquha, buangkan, lerakkan daging itu dengan kuah-kuah dia itulah. Waksiruha, dan kamu pecahkannya. Ini bekah. Lalu ada seseorang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita lerakkan, kita buangkan, tuangkan, dan kita basuh saja? Nabi SAW kata, boleh juga begitu. Dengan sanad satu lagi seperti itu juga. Kemudian riwayat daripada Anas pula. Mana ramailah sahabat yang meriwayatkan cerita ni. Bila Rasulullah SAW menguasai Khaybar, kami mendapat beberapa ekor himar yang keluar daripada kampung, daripada tempat itulah. Kami pun masaklah sebahagian daripadanya. Maka berserulah orang yang berseru bagi pihak Rasulullah dengan mengatakan, ala, ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kamu daripadanya, kerana ia adalah kotor, min amalis syaitan, daripada kerja syaitan. Kamu terbalikkanlah periuk-periuk dengan isinya sekali. Wa innaha latafur bima fiha, ketika itu periuk-periuk itu sedang menggelegak dengan isinya. Riwayat daripada Anas bin Malik lagi, seperti tadi juga itu. Bila tiba hari Khaybar, ja'a ja'in, ada seseorang datang. Dia kata, wahai Rasulullah, himar sudah dimakan. Yang lain pula mari, dia kata, wahai Rasulullah, himar habis dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh Abu Talhah supaya mengisytiharkan bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kamu daripada memakan daging himar, kerana ia adalah rijs atau najis, maknanya kotor lah. Qala, perawi berkata, maka diterbalikkan periuk-periuk dengan segala isinya. Ini bab keharusan memakan daging kuda. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada hari Khaybar daripada memakan daging himar kampung, dan beliau membenarkan memakan daging kuda. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, kami pada masa perang Khaybar itu makan kuda dan himar liar, himar hutan. Nabi SAW melarang kami daripada memakan himar kampung. Lepas tu riwayat selepas tu pun seperti itu juga, cuma riwayat daripada Asma, katanya kami menyembelih kuda di zaman Rasulullah SAW dan memakan daging kuda. Kemudian bab keharusan memakan daging dhab. Riwayat daripada Ibnu Umar, katanya Nabi SAW pernah ditanya tentang dhab. Nabi SAW menjawab, aku tidak makan dan aku tidak mengharamkannya. Dalam riwayat Ibnu Umar pula, kata dia, ada seorang yang bertanya Rasulullah tentang memakan dhab. Nabi SAW kata, saya tidak makan dan saya tidak mengharamkannya. Dalam riwayat Ibnu Umar satu lagi, ada seseorang bertanya Rasulullah ketika Nabi SAW di atas mimbar tentang makan dhab. Lalu Nabi SAW jawab seperti tadi juga. Di beberapa riwayat ni lebih kurang tadi ya. Lebih kurang tadi. Lepas tu riwayat daripada hadis Ayyub dibawakan kepada Rasulullah dhab. Dia tidak makan dan dia tidak mengharamkannya. Dalam hadis Usamah katanya, ada seseorang bangun dalam masjid ketika Rasulullah SAW di atas mimbar. Itu je beza riwayat-riwayat tu sikit-sikit. Kemudian riwayat daripada Sya'bi, beliau mendengar Ibnu Umar
meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersama-sama dengan beberapa orang sahabat dia, ada di kalangan mereka itu Sa'ad, dan mereka dibawa daging dhab. Maka berteriaklah seorang perempuan daripada salah seorang isteri Nabi SAW, mengatakan bahawa itu adalah daging dhab. Rasulullah SAW pun bersabda, kamu makanlah kerana ia halal, tetapi ia bukan makanan saya. Bukan makanan saya. Itu kata Nabi. Kemudian riwayat daripada Sya'bi, dia kata, Taubah Al-Anbari kata, Sya'bi berkata kepada saya, apa pendapatmu tentang hadis hasan daripada Nabi SAW? Aku duduk dengan Ibnu Umar lebih kurang 2 tahun atau setahun setengah, tapi aku tidak ada mendengar dia meriwayatkan daripada Nabi SAW selain daripada yang ini, iaitu beliau bersabda, iaitu qala, Ibnu Umar kata, ada beberapa orang sahabat Nabi SAW, antara mereka Sa'ad, lalu dia meriwayatkan hadis yang sama dengan hadis sebelum ini. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas katanya, saya sendiri dengan Khalid bin Walid pergi ke rumah Rasulullah SAW, iaitu rumah Maimunah. Lalu Nabi SAW dibawakan dhab yang dipanggang. Rasulullah SAW sudah menghulurkan tangannya. Tiba-tiba salah seorang daripada perempuan yang berada di dalam rumah Maimunah itu berkata, ceritakanlah kepada Rasulullah apa yang dia nak makan tu. Rasulullah SAW pun mengangkat tangannya. Fakultu, yang ini tak jadilah ambil. Saya pun tanya, haramkah wahai Rasulullah? Haramkah? Iya wahai Rasulullah. Nabi SAW kata, tidak, tetapi ia tidak terdapat di tempat saya, jadi saya merasa tidak berselera lah. Khalid berkata, fajtarartu, saya pun ambil makan. Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW duduk tengok. Riwayat daripada Khalid bin Al-Walid lagi, yang orang panggil dia tu Saifullah, pedang Allah. Dia menceritakan bahawa dia masuk bersama Rasulullah ke rumah Maimunah, isteri Nabi SAW. Maimunah itu adalah mak saudaranya, dan mak saudara kepada Ibnu Abbas juga. Beliau mendapati di rumah Maimunah ada dhab yang dipanggang, yang dibawakan oleh saudaranya, iaitu Hufaidah bintul Harith daripada Najd. Dia pun menghidangkan dhab untuk Rasulullah SAW. Nabi SAW jarang sekali dihidangkan apa-apa makanan kepadanya dan tidak diceritakan kepada baginda apakah makanan itu. Tak ada, jarang sekali. Rasulullah SAW telah menghulurkan tangannya kepada dhab itu. Tiba-tiba ada salah seorang perempuan yang hadir di situ, berkata, ceritakanlah kepada Rasulullah tu apa yang kamu hidangkan kepadanya. Mereka pun kata, dhab tu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW pun tarik balik tangannya. Khalid bin Al-Walid pun tanya, haramkah dhab itu wahai Rasulullah? Rasulullah kata, tidak, tetapi tidak terdapat di bumi, di tempat saya, jadi saya merasa tidak berselera lah. Khalid berkata, saya pun ambil makan. Rasulullah SAW tengok, dia tidak larang pun aku. Riwayat daripada Ibnu Abbas lagi, bahawa Khalid menceritakan kepadanya, supaya tadi juga. Cuma di sini Ummu Hufaid tadi siapa? Dia tu isteri kepada seorang daripada Bani Ja'far, anak-anak Ja'far. Dan dengan lafaz yang lain, dia kata Rasulullah SAW tidak makan apa-apa sehingga dia mengetahui apa benda tu. Apa benda. Lepas tu perawi ni, Ibnul Asam ni, yang meriwayatkan daripada Maimunah ni, dia dipelihara oleh Maimunah semenjak kecil lagi. Tu saja. Dalam riwayat ni, beza dengan riwayat sebelum ni, ada tambahan. Lepas tu dalam riwayat daripada Ibnu Abbas pula, dibawakan kepada Nabi SAW ketika kami di rumah Maimunah 2 ekor dhab yang dipanggang, serupa dengan hadis hak tadilah, tapi dia tak ada sebut Yazid bin Al-Asam meriwayatkan daripada Maimunah, itu tak ada sebut. Itu beza ni. Riwayat daripada Ibnu Abbas lagi katanya, dibawakan kepada Rasulullah ketika baginda berada di rumah Maimunah, dan bersama Nabi ada Khalid bin Al-Walid, dibawakan dhab, daging dhab. Lepas tu hadis serupa dengan hadis sebelum pada ni. Riwayat daripada Ibnu Abbas lagi,
Dia kata, mak saudara saya iaitu Ummu Hufaid telah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minyak sapi, keju dan dhab, beberapa ekor dhab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan minyak sapi dan keju. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dhab kerana dia kembar. Taqadzuran itu dia merasa jijik. Wa ukila, walau bagaimanapun daging itu telah dimakan di atas hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada dalam hidangan yang dikemukakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ia haram, tentulah tidak dimakan di atas hidangan yang dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Yazid bin Al-Asam, katanya ada seorang pengantin menjemput kami di Madinah. Dia pun menghidangkan kepada kami 13 ekor dhab. Ada hak makan, ada hak tak si makan. Saya pun bertemu dengan Ibnu Abbas pada keesokan harinya. Saya ceritakan kepadanya. Maka ramailah orang mengurumuninya, sehingga ada yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak makan, tapi wala anha anhu. Rasulullah kata, aku tak makan dan aku tak larang, aku tidak mengharamkannya. Ibnu Abbas berkata, oh teruk sekali kata-kata kamu itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diutuskan melainkan untuk menyatakan apa yang halal dan apa yang haram. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumah Maimunah, dan pada ketika itu ada di sampingnya Fadl bin Abbas dan Khalid bin Al-Walid. Dalam riwayat ni ada sebut tambahan orang ada lagi yang tidak tersebut dalam riwayat daripada ni, iaitu Fadl bin Abbas. Dan seorang perempuan yang lain tiba-tiba dihidangkan dalam talam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak makan dah. Maimunah pun kata kepada dia, itu daging dhab tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak jadi, tarik tangan dia. Wa qala hadza lahmun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, seraya dia berkata, ini adalah daging yang saya tak pernah makan. Dan baginda berkata kepada mereka, kamu makanlah. Fadl, Khalid bin Walid dan perempuan yang ada tu pun makan daging dhab. Maimunah kata, saya tidak akan makan sesuatu melainkan yang Rasulullah makan. Jadi oleh kerana Rasulullah tak makan, saya tak makan. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah dibawakan kepada Rasulullah dhab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak makan. Wa qala, dan baginda bersabda, la'allahu minal qurun, boleh jadi ia termasuk di antara binatang yang telah dimasahkan, yang telah ditukarkan rupanya. Yang ditukarkan rupanya. Riwayat daripada Abi Zubair, katanya saya bertanya Jabir tentang dhab. Jabir berkata, jangan makan. Dan Jabir jejek terhadap dhab. Wa qala, dan dia kata, Umar bin Al-Khattab bersabda. Umar bin Al-Khattab berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkannya. Sesungguhnya Allah SWT memberi banyak manfaat dengannya kepada bukan satu orang manusia. Ia adalah makanan kebanyakan penggembala-penggembala. Kalau ada dengan saya makan, kata Umar. Riwayat daripada Abi Nadhr, daripada Abi Sa'id, katanya, ada seseorang berkata, wahai Rasulullah, kami berada di bumi, di negeri ataupun di tempat yang banyak dhabnya. Apa perintah kamu kepada kami berhubung dengan perkara ini, ataupun apakah fatwa kamu kepada kami? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan kepadaku bahawa ada sekumpulan daripada Bani Israel telah dimasahkan, yakni telah ditukarkan rupa mereka. Tetapi Nabi SAW tidak menyuruh dan tidak melarang, yakni makan dhab. Abu Sa'id berkata, selepas itu Umar berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberi banyak manfaat dengan dhab ini, memberi manfaat dengan dhab ini kepada bukan satu orang manusia. Dan sebenarnya ia adalah makanan kebanyakan penggembala. Kalau ada dengan saya, tentu saya makan. Nabi SAW sebenarnya hanya tidak berselera untuk memakannya. Riwayat daripada Abi Sa'id bahawa ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah SAW. Dia kata, saya berada di bumi, di tanah lembah yang banyak dhab, dan itulah makanan
kebanyakan keluarga saya. Perawi berkata, Nabi SAW tidak jawab. Faqulna, kami pun kata, sahabat-sahabat ramai-ramai ni kata, tanya lagi lah. Fa'awadahu, Arabi itu pun tanya pula. Nabi SAW tak jawab sampai 3 kali. Lepas pada tu Rasulullah SAW panggil dia pada kali yang ketiga. Dia kata, wahai Arabi, sesungguhnya Allah telah melaknat ataupun telah murka kepada satu keturunan daripada Bani Israel. Allah telah memasahkan, yakni telah menukarkan rupa mereka daripada manusia menjadi binatang melata yang melata di bumi. Aku tidak pasti adakah ini termasuk sebahagian daripadanya. Aku tak mau makan, tapi aku tidak juga melarang. Itu kata Nabi SAW. Babu ibahatil jarad. Nampaknya kalau kita baca ni tak ada mana ni. Pada sekat tu dulu. Jadi tengok berkenaan dengan haram makan daging himar insiyah. Himar ni ada 2. Himar liar ataupun himar hutan. Hak duduk dalam hutan lah. Hak tidak jinak. Kena panah ataupun kena perangkap dia tu lah, baru boleh tangkap. Adapun himar kampung ni, himar lah, keldai. Hak kebanyakan ni, hak jinak orang boleh buat muat barang gapo-gapo berat-berat tu, dia bawa. Itu himar. Ada 2 jenis. Hak tak boleh di sini dalam hadis yang kita baca saat ni, begitu juga dalam hadis-hadis yang lain, ialah himar kampung. Adapun himar hutan, semua kata boleh. Semua kata boleh, tak ada khilaf waktu. Himar kampung tak boleh, hak tu ada khilaf. Himar hutan, hak tu tak ada khilaf. Yang ada khilaf tadi kita baca dalam hadis-hadis tadi, nampak ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sebabnya Nabi SAW larang tu, sebabnya sembelih himar tadi sebelum dibahagi. Jadi hak tu hak boleh tu daripada harta rampasan perang. Bila harta rampasan perang, kenalah bagi dulu. Tak bagi. Jadi bila tak bagi tu, sembelih lalu. Jadi tak boleh lah, haram lah. Nabi SAW nak bagi peringatan, kalau belum menjadi hak kita lagi tak boleh dah. Walaupun akan jadi hak kita juga. Itu sebagai peringatan daripada dia untuk umat. Ada yang kata begitu. Dalam hadis tadi, sebahagian hadisnya menyebutkan begitu. Ada juga hadis yang menyatakan iaitu kerana ia adalah kenderaan. Ia tak boleh makan tu kerana ia kenderaan pada masa tu. Kalau pakat makan belakang, jadi tak ada lah kenderaan. Sebab itulah mula-mula mari raya habis dah hemah Nabi SAW pula kan, sebab ia adalah kenderaan. Kalau tidak sabit dia tu kenderaan, boleh. Itu pendapat. Baik, kita baca Pak Imam Nawawi dalam syarah dia, terjemuh selalulah. Ulama berbeza pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang selepas mereka mengatakan haram daging himar itu kerana hadis-hadis yang sahih dan terang ini. Ibnu Abbas kata tidak haram. Tengok khilaf. Daripada Imam Malik, pendapat Imam Malik ada 3 riwayat. Yang paling masyhur ia adalah makruh tanzihi. Yang paling berat lah makruh tanzihi, tapi paling berat, tapi makruh. Yang kedua haram. Yang ketiga harus. Boleh. Boleh. Gitu dia. Yang betulnya kata Imam Nawawi haram, mengikut seperti mana kata jumhur itu, kerana berdasarkan hadis-hadis yang terang ni. Adapun hadis dalam Sunan Abi Daud, iaitu hadis Ghalib bin Abjar, kami kelaparan. Kami dalam keadaan kelaparan. Saya tidak mempunyai apa-apa makanan untuk memberi makanan kepada ahli keluarga saya kecuali himar. Rasulullah SAW pula telah mengharamkan daging himar kampung itu. Saya pun pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Saya kata, wahai Rasulullah, kami ini dalam keadaan lapar ni. Anak beranak pula tak ada makanan hak lain selain daripada himar, hak gemuk-gemuk ada. Dan engkau pula telah mengharamkan himar, hak himar kampung tu. Nabi SAW kata,
at'im ahlaka min samini humuri. Beri makanlah ke anak-anakmu tu. Hemar mu hak gemuk tu. Nabi kata. Sebabnya saya haramkan, dia kata dalam hadis ni, saya haramkan itu sebenarnya kerana hemar kampung ni dia makan makanan kotor, makan najis. Jawal itu mana makan najis, jallalah, termasuk dalam binatang jallalah. Imam Nawawi komen hadis ini. Jadi orang yang kata boleh makan tu, inilah berdasarkan hadis ni. Itu dia. Tapi sebenarnya mereka pun tidak pegang kemakna dengan hak tu. Sebab kita tahu dah kan, ulama ni dia tahu hadis dhaif mana boleh nak buat dalil. Cuma dalil sokongan gitu jelah. Hak sebenarnya hak tadilah. Hak kalau nak kata dalilnya, dalil hak tadi. Sebab berbeza pendapat dalam riwayat tu. Ada kata Nabi tak beri ni kerana ia kenderaan, ada kata kerana tak bagi lagi. Tu hadis tu sahih. Jadi tidak jelas. Gitu. Imam Nawawi kata hadis ini muttarib. Sanadnya mukhtalif. Sangat berbeza. Kalau sahih, kalau kita kata sahih lah hadis ni pun, kita kena pakai dalam keadaan darurat ni. Dalam keadaan darurat dia royak dah kemuka musim kelaparan tu, dia royak dah. Gitu Imam Nawawi kata. Tapi seperti kita maklumlah, benda ni masih khilaf lagi. Masih khilaf lagi. Begitulah dalam masalah himar ni, Nabi SAW suruh lerak. Begitulah keadaan Nabi. Ada kalanya bila dia nak suruh beringat ni, ambil perhatian, dia suruh gitulah sampai dia suruh pecah. Dia suruh pecah. Jadi bagi orang-orang yang kata ini tidak sabit haram ni, kalau haram, apa yang suruh pecah tu? Ni haram dengan sebab lain ni, dengan sebab tak bagi lagi. Kalau pecah tu bazir lah. Hak tu bekas tu boleh bagi, boleh basuh. Kalau kotor pun boleh basuh. Apa dia suruh pecah? Ini dia ada maksud lain kata dia. Hak tu lah yang jadi bahas panjang tu. Hak tu yang jadi khilaf tu. Walau bagaimanapun, seperti kita kata tadi, jumhur ulama mengatakan ia adalah haram. Begitulah. Banyak-banyak riwayat tadi tu, ada hak kata hak metah pun tahu, hak masak pun tahu juga buat. Itu cara Nabi SAW bila dia nak mengatakan sesuatu tu haram, terutamanya di peringkat permulaan. Dia berat gitulah supaya arak tu dia suruh lerak, dia suruh pecah tempayan arak. Padahal tempayan tu boleh basuh kan, bukan najis pun boleh basuh. Bila basuh tu jadi suci lah. Tapi mula-mula oleh kerana dia nak suruh orang ni ambil perhatian, ambil berat. Lagu itulah cara. Dengan sebab itu tadi hadis kita baca tadi, ada orang tanya, lagu mana kalau kita lerak lepas tu kita basuh saja? Boleh juga Nabi kata lagu tu. Menunjukkan sebenarnya bukan dia nak suruh pecah, tak boleh suci dah tu, bukan lagu tu. Bahkan Imam Nawawi dalam syarah dia mengatakan, kalau sekarang ni kalau kena hak najis lagu tu tak boleh tahu, tak boleh pecah, dia kata. Jadi bazir pula, mensia-siakan harta benda, tak boleh. Hak ni cerita Nabi ni dia ada hikmah dia pada masa dia. Sesuai dengan keadaan itulah, iaitu dia nak royak benda ni kena ambil perhatian betul-betul. Tak boleh. Gitulah kata Imam Malik, tak boleh tu pasal tak bagi lagi. Pasal ia kenderaan. Kalau kenderaan, dia pun dia kata pula dalam bab soal lagi boleh makan kuda. Apa yang boleh makan kuda tu pula? Kuda tu pun kenderaan juga. Kuda tu pun kenderaan juga. Apa yang boleh makan kuda? Ada banyak. Tu kata pula. Nah, banyak boleh lah. Hemar ni pun kalau banyak tak apa, dia kata. Lepas tu ada pula orang kata, makan hemar jadi bodoh semua hemar lah. Lembu pun bodoh juga dah. Binatang semua bodoh. Kalau cerdik Tuhan tak wis melih. Begitu. Jadi benda ni masalah khilaf lah. Bahkan kuda tu pun masih ada khilaf lagi. Kuda tu pun ada khilaf juga. Sini Imam Nawawi sebut, ulama berbeza pendapat tentang halal atau tidak halal daging kuda. Mazhab Syafi'i dan jumhur salaf dan khalaf mengatakan harus, boleh. Tidak ada makruh, tak makruh pun. Lepas tu dia mari lah. Orang kata lagu ni di kalangan sahabat ramai lah jujuk ni mari ni. Tak payah kita baca lah. Tapi ada sekumpulan ulama yang mengatakan makruh, termasuk Ibnu Abbas, Hakam, Malik dan Abu Hanifah. Dia ni tak kena pula. Abu Hanifah kata kalau makan daging kuda dosa, tapi tak boleh panggil haram, kata dia. Tak boleh kata haram, cuma dosa. Pelik juga dia.
Lepas tu dia berhujah dengan dalil mana? Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Dia pegang dengan ayat tu. Oh, faham. Benda khilaf lah, gitulah. Orang kah ceritanya benda khilaf. Jadi Imam Abu Hanifah pegang dengan itulah, wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha, untuk naik. Tuhan kata, makan ni nikmat paling besar. Kalau boleh makan dia sebut dah, kata dia. Dia tak sebut. Dia tak sebut sini. Orang lain kata sebut dah sebelum pada tu. Ini pun termasuk dalam binatang Al-An'am juga ni. Al-An'am. Orang kata boleh tu dia orang kira tu. Orang ni kata dak, tu hak putus dah ayat tu sekat tu. Orang ni cerita lain pula. Cerita kuda ni untuk naik. Ya. Hak lebih sesuainya pada anda lah semua ni. Ini kerana dia kenderaan pada masa tu. Kenderaan pun kalau banyak, zaman dulu lembu tu pun kenderaan. Lembu tu pun kenderaan, dah banyak boleh makan. Terutama dalam keadaan perlu, boleh. Misalnya sampai sekarang ni, apa perlunya himan kuda tu? Tak ada cara ni. Kalau ada pun banyak ni. Tapi ada juga kuda hak jenis mahal tu kan. Nak makan hak tu, yalah. Boleh makan hak tu pun, tapi mahal sangat. Itulah harga dia je. Dah boleh guna untuk benda lain. Boleh guna untuk benda lain. Mana benda ni masih khilaf. Khilaf. Lepas tu Imam Nawawi jawab lah, bagi pihak orang yang kata tak boleh tu, bahas panjang lah pula sini ni. Jadi rasanya tidak perlulah. Maknanya benda ni benda khilaf lah. Orang ni kata boleh, ada kata tak boleh. Tapi hak lebih ramai kata boleh. Tu lah. Dalam bab kuda. Dalam bab himar tu hak lebih ramai kata tak boleh. Tapi dalam keadaan darurat boleh. Ataupun kalau mengikut orang kata boleh tu, boleh. Tidak darurat pun boleh. Lepas tu bab keharusan makan dhab pula. Dhab ni jenis biawak. Kita sudah bicara dah cara ke biawak, cara ke gapo ke sebelum pada ni. Lepas tu bicara dah juga berkenaan dengan binatang yang ada taring. Lepas tu bicara dah juga hak binatang hak dalam laut, dalam air gapo tu bicara dah. Baru ni panjang dah. Jadi hak ni tidak duduk dalam air, hak duduk atas darat. Hak duduk atas darat. Jadi setengah orang kata hak boleh makan tu dhab, biawak. Biawak sejenis biawak lah. Tidaklah biawak ni. Jadi dia kata biawak ni tak boleh. Tapi kita sudah bicara baru ni, bagi orang hak kata boleh tu, biawak hak ni pun boleh. Hak ni pun boleh. Hak kata boleh tu lah. Kita tak lalu makan tu, suku pasar hak tu. Hak ni dhab ni hak lain. Hak lain. Iaitu kecil je, kecil. Dia bukan besar seperti biawak ni. Banyaklah di mana-mana, di negeri-negeri hak ada pada pasir tu ada lah. Dan ada keistimewaan dia pun, ada keistimewaan dia. Orang buat ubak ke apa. Kalau kita tengok sini jelas, dalam mana-mana riwayat pun tak ada sebut Nabi SAW ada makan dhab ni. Tapi benda yang Nabi SAW tak makan tidak semestinya ia haram. Tak mesti. Terutamanya kalau benda tu dimakan depan dia, dia tahu. Dan dia kata aku tidak mengharamkannya, aku tak larat, cuma aku tak selera. Kan dia kata lebih-lebih lagi lah. Kalau dia tak kata lagu tu pun dia tahu, pun dia kira harus dah tu, boleh dah tu. Kira boleh dah tu. Apa-apa benda lah, kira boleh dah tu. Dalam masalah dhab ni, Nabi SAW tak makan. Kita tahu dalam hadis ni dia tidak makan. Yang keduanya, sahabat-sahabat dia makan depan dia. Kata apa? Tidak kata tidak melera. Misalnya orang tu tak makan ayam, jadi kita tak boleh, kena makan ayam kena lari lain. Tak. Tapi kalau siapa dia mutah, iyalah kena jaga jugalah hak tu. Ini Nabi SAW tak ada mutah, tak ada gapo, dia duduk makan hak lain. Orang makan depan dia dalam hidangan tu juga. Maknanya boleh. Tidaklah perlu bersusah payah pergi makan lain. Tak. Tapi kalau sampai orang tu tak boleh, kena melera lah dia. Kena jagalah hati dia. Tak boleh makan situ lah. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiganya, yang kita tengok dalam hadis-hadis ni, Nabi SAW apabila dihidangkan gapo-gapo ke dia, orang royak dia, gapo dia. Dan dia pun nak tahu gapo dia. Hak semoleknya kita pun gitulah juga.
Semoleknya kita kena tahu gapo dia yang kita makan. Tapi kalau kita tak tanya, kita lain, kita ni bebas sikit dalam masalah ni. Nabi tidak. Dia bawang mentah pun dia tak makan. Bawang mentah pun dia tak makan, usah kau lain. Dia lain. Kalau kita ni misalnya orang Islam ajak kita makan, tak payah tanya dah daging tu dia kira dia order tu dia waktu beg tu kira halal. Tak payah tanya dia. Kita tak payah tanya. Orang yang kita harap awak keluar, ayo. Tak apa. Tapi Nabi SAW oleh kerana sahabat-sahabat terutamanya bini dia tu tahu benarlah dia tu jaga makan ni, maka royak dulu. Bila royak keadaannya seperti tadi lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW dia tidak tahu belakang. Dia tidak tahu belakang. Kalau royak dia tidak tahu. Itu dia. Bukan Nabi kita saja, Nabi-Nabi lain pula begitu juga. Bahkan ada orang kata iman lebih tahu lagi, tahu belakang kau. Itu tak pakar dah tu. Tak boleh lah. Sebab apa ni kita tengok Nabi tak tahu. Allah tanya. Nak makan dah kalau orang kata royak tu kira ambil bubuh dah tu. Bui dah tu. Tapi royak. Tak jadi. Mana dia tidak tahu. Dan banyak benar dalam hadis ni, banyak benar. Dalam ayat Quran pun banyak menunjukkan Nabi SAW tak tahu banyak perkara. Hak dia tahu tu Tuhan pun tahu. Hak Tuhan pun tahu tu hak pelik-pelik benar pun tahu. Mana dia bukan sewenang-wenang lah ikut sera dia nak tahu boleh. Ada, tidak lagu tu. Tu pengajaran yang kita dapat dalam hadis ni. Yang kelimanya, Khalid bin Walid, anak saudara kepada Maimunah, isteri Nabi. Ibnu Abbas pun anak saudara juga. Sama-sama anak saudara. Pergi rumah mak saudara. Bila Nabi pergi situ, dia pun pergilah. Pasal apa? Mak saudara dia makan di situ. Makan situ. Dan hadis ini juga menunjukkan bahawa perempuan tu makan, dia kata. Hak pergi tu, ada ramai perempuan situ makan. Menunjukkan makan ni depan kita tengok orang perempuan makan, tak apa. Kalau tidak dia tahu mana dia makan. Perempuan tu pun makan, dia kata. Dia tahu mana. Setengah-setengah orang tak boleh. Orang perempuan ni duduk suku makan. Kalau hak pakai perdah tu tak boleh makan. Nanti orang catat tak ada. Tak kena tu lagi. Tak perlu menyusah sampai begitu. Tak perlu. Kita tengok sini, dia royak Khalid bin Walid, orang tu makan. Perempuan tu pun makan juga. Tak apalah kalau tidak setalan pun, tapi tahulah. Dia makan. Kalau makan setalan pun tak apa. Harus. Boleh. Tidak salah. Dari segi agamanya tak apa. Tidak kata orang perempuan kena makan suku. Walaupun lebih moleknya makan suku lah, kita kata. Tapi kalau makan sama-sama pun tak apa. Hak tidak mahram, hak mahram lagilah. Tak kira lah hak tu. Lepas tu sahabat-sahabat ni, kita tengok dalam hadis-hadis ni, sahabat Arabi tu tanya Nabi SAW tak jawab. Hak akhir ni dia kata dhab ni dia tak pasti. Dhab ni adakah termasuk dalam binatang yang ditukar rupa oleh Allah SWT tu? Asalnya orang jadi binatang. Dia tidak pasti. Dalam beberapa hadis hak akhir. Dan dia tidak jawab. Apa makna? Sedangkan dalam hadis yang lain ada sebut bahawa Allah SWT tukar rupa tu dia tak ada keturunan. Dia mati gitu. Ada hadis yang lain. Apa hadis ni gini pula? Sebab tu hadis ni jangan tengok setepak. Dia kena tahu kaedah dia. Kalau tidak susahlah kita kata. Ni Nabi tak tahu. Jadi kita pun kata dhab tu kena supah dah kita kata. Ataupun sudah bertukar rupa daripada orang jadi binatang. Kita pun suka gitu. Padahal tidak. Hadis ni menunjukkan suatu ketika Nabi SAW tahu sekatu ada beberapa jenis binatang asalnya manusia, lepas tu ditukar rupa. Gitu je. Nabi diberitahu sekatu. Lepas tu diberitahu pula pada masa dia cerita ni dia tak tahu lagi. Lepas tu diberitahu pula kepada beliau bahawa hak di tukar rupa tu dia tak ada keturunan. Dia mati sekatu. Lepas tu hak mana-mana ada ni tikus ke gapo ke dah. Hak tu tak termasuk dalam hak tu. Hak kena supah tu. Tak termasuk dalam hak tu. Hak ni daripada jenis binatang hak asal. Pada masa ni Nabi SAW tak tahu lagi. Lepas pada tu dalam riwayat yang lain dia sebut dia royak lah. Maknanya dia tahu dah tu. Setelah dia tahu,
maka hak ni tidak termasuk. Tidak termasuk. Sebab apa? Hak tu sudah pupus dah, tak ada turunan dia. Gitu. Kena faham gitu. Jangan duk kata hak adalah ni sebahagiannya adalah buat Bani Israel. Bangsa Bani Israel ni ada. Manusia asalnya. Tidak gitu. Tidak. Itu pengajarannya lagi. Lagi dalam hadis ni, sahabat-sahabat besar ni, sahabat-sahabat lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia segan. Dan dia melihara sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut tak kena apa-apa kalau tanya banyak kali. Tapi dia kena kalau ada. Ni hak jauh-jauh mari, hak ulu mana mari kan. Sebab demon ni dia tidak tahu. Lepas tu dia jarang-jarang ada mari. Boleh jadi dia mari sekali, lepas tu tak mari dah. Dengan sebab itu kalau tanya banyak kali pun tak apa orang lagu tu. Ni kalau hak duduk nak aridah ni tanya kat dia banyak-banyak ni. Esok boleh tanya lagi. Jadi ada maksud dia selain daripada kekasaran dia tu. Selain daripada dia tu tidak beradab mana tu. Selain daripada hak tu. Jadi bila sahabat-sahabat hak biasa ni dia kena. Pakat cuih dia lah. Tanya lagi. Tanya lagi. Tanya 2-3 kali. Bila tanya tu Nabi royak gitu. Di sini menunjukkan Nabi ni dia cerita setakat mana hak dia tahu. Setakat mana hak dia tahu. Kelebihan sahabatnya kepada dia. Ni. Besar tu cabaran tu nak jadi sahabat ni. Nabi royak setara ni. Waktu semula dia royak lagu lain. Sahabat tu faham boleh. Bahawa dulu ketika dia royak tak jelas tu, sekat tu. Kita pun kena terima sekat tu. Kemudian dia royak ni, mana dia wahyukan kepada dia kemudian. Kita kena terima hak tu pula. Hak munafik dia kata tengok. Mari royak lagu lain. Hari ni royak lagu lain pula. Tengok. Tak pandai, tak erti. Ada penyakit susah. Ada penyakit jadi munafik selalu. Ujian berat duduk zaman Nabi ni. Tak pergi perang tak boleh. Kena pergi perang. Tak pergi perang ayat Quran kau gapo turun dah. Tu zaman dia. Memang ada kelebihan tapi ujiannya berat. Salah satunya hak ni lah. Hak ni benda-benda gini ni. Bukan dua perkara. Bukan kiblat tu menghadap kepada Baitul Maqdis dulu. Lepas tu suruh menghadap kepada Kaabah. Hak tu perpaduan dah. Ada kan dalam Quran sebut saya qul sufha minan nas. Hak bodoh-bodoh tu kata. Bapa yang dulu menghadap kau ni lepas tu balik kau ni. Tu makna munafik lah. Tapi hak beriman dah. Dia faham boleh. Hak bisa Nabi hebat nampak mata dia jatuh dulu. Duduk dalam tapak tangan, mata dia buat pergi. Perang. Tubik mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil masuk cerah lebih pada dulu. Ada ketikanya boleh gitu. Ada ketikanya tak. Sahabat faham boleh. Dia tidak syok. Dia tahu mukjizat ni kurniaan Allah. Ilmu daripada Allah. Tauhid dia tu jelira boleh. Faham boleh tauhid. Tidak kata ini kuasa Muhammad. Tidak. Bukan lagu tu. Muhammad hanya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo sekali pun wahyu pun apa pun lagu tu lah. Dia faham molek waktu tu. Dia faham molek. Kalau kena hak tak faham molek lagu tu, lagu kita lah zaman dah ni. Kalau khamak tu dah. Baiklah awak kena ke dia. Sakit perut balik. Pakat gila. Siung kaki boleh lagi tu. Lagu tu. Tok wali lalu. Tu pasal tak faham tu. Setiap kali jadi semacam. Jadi semacam. Tak faham tu. Padahal nak dapat benda-benda lagu tu dengan cara tak betul pun boleh. Bahkan wali Allah sebenarnya dia tak say. Orang nampak benda-benda lagu tu kalau dia pun dia tak say. Sebab apa? Dia takut dia takabur. Dia takut orang jadi syirik kerana dia. Tak say. Minta tak sah. Tak sah tunjuk benda-benda lagu tu. Gitu orang hak betul tauhid dia. Tapi hak tak betul dia jadi lagu tu. Hak skala kembal minum air. Minum. Teh tu pun. Kopi tu pun. Apa dia ni serbuk dia bawah tu. Baik lagi bekas tu wali. Jadi lagu tu lah dalam masyarakat yang tak faham. Ada pun sahabat dulu tidak gitu. Cukup faham. Cuba kita perhati benda-benda gini. Cuba kita perhati. Tu kena perhatilah. Kemudian keharusan makan belalang. Belalang boleh. Ni hadis sikitlah. Hadis sikit ni. Dhab ni panjang. Ibnu Abi Aufa meriwayatkan dia kata kami perang dengan Nabi 7 kali perang. Makan belalang kata dia. Makan belalang. Ini menunjukkan belalang ni boleh makan. Belalang boleh makan. Dalam hadis yang lain disebutkan, uhillat lana maitatan wa daman.
fa ammal maitatu fal jarad was samak ataupun wal hut, wa amma daman fal kabid wat tihal. Jadi dihalalkan kepada kita dua bangkai, dua jenis bangkai, tak sembelih pun tak apa, iaitu belalang dan ikan dan belalang. Tu dua. Ni tak sembelih pun tak apa. Dan dua lagi darah, iaitu hati dan lipa. Hak tu boleh. Darah. Sebab dalam Quran sebut hurrimat alaikumul maitatu wad damu. Darah. Darah lagu mana? Dalam ayat yang lain au damam masfuha. Hak tu hak tak boleh, darah je. Adapun kalau hak zahir dia tu nampak sebuah darah, padahal sebenarnya tidak darah, zahir saja, dikatakan dia tu sebagai darah, itu tak termasuk. Tu dikecualikan, jadi boleh lah. Dan darah kalau hak sudah beku setelah disembelih tu, darah tak kira tu, tak apa. Sembelih lembu, sembelih dah, darah ada situ, tak basuh, tak apa. Kalau lalu tak basuh daging tu, sembelih baru sembelih sana, makan gitu, mentah-mentah boleh, tak apa, tidak syarat kena masak. Asal sembelih sudah boleh makan. Kalau lalu lah, nak kira dari segi boleh tu, boleh. Darah ada tu, darah ada lagi titik, tak apa, makan hal tu. Hak tu dikecualikan. Sebab apa? Sudah sembelih. Hak tak boleh ni, darah hak tidak lagu tu, tak boleh lah. Lepas pada tu ada juga orang, kalau kasih dia, kasih lah kita katakan, luka kau dia isak jari dia, isak darah tu, jahil tu lagu tu, kasih tu perasaan dia aja. Darah ni hak siapa tak boleh ada untuk isak lagu. Kalau bumbu darah, tahu darah itu lain cerita, bumbu ke mulut, makan tak boleh. Sebab hak nak cerita ni makan, orang ni tidak makan, masuk darah tu, tu tidak makan, makan dia ke mulut, baru makan, barulah ada serah, apa ni, sedap atau tak sedap, baru dia kata sedap. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Itulah hak cara kau makan, dia sebut makan situ. Jadi darah tak boleh makan gitu, tak boleh. Di sini belalang boleh. Belalang ni boleh tu supaya ikan jugalah. Tak kira orang Islam kau yang tangkap dia, orang kafir kau, orang tak cara kafir setara mana pun tak apa, boleh kita makan. Ikan orang kafir kita tangkap, mati tu di tangan orang kafir, tak apa. Hal tu tak apa. Lepas tu dia kata ijma' orang Islam tentang halalnya belalang ni. Ijma'. Kemudian Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan Jumhur kata halal, sama ada mati dengan sembelih ke atau tidak sembelih. Orang Islam ke ataupun orang Majusi ke atau mati sendiri ke, boleh berlaku. Hak sembelih sana orang Islam ke Majusi ke gapo ke boleh berlaku. Mati sendiri ke boleh. Mati tu dengan cara kita cabut kepala dia ke lagu mana ke boleh berlaku. Tak apa. Dengan cara kita goreng dia hidup-hidup ke tak apa lagu tu. Kita kata sial ke dia. Tu bab lain. Tu bab lain. Ni kita kira dari segi hukum. Tapi Imam Malik dalam pendapat yang masyhur daripada dia, dan Imam Ahmad dalam satu riwayat, dia kata tak boleh, tidak halal kecuali kalau dia mati dengan sebab. Kalau dia mati tanpa sebab tak boleh. Tak tahu, mati gitu, mati sendiri, tak boleh. Ni serupa dengan Imam Abu Hanifah kata ikan ni kalau hak terapung datang air tu tak boleh makan. Serupa itulah juga. Bukan kerana belalang tu ataupun ikan hak terapung tu tak boleh, tapi mungkin takut kerana ada racun kau gapo kau. Apa dia mati? Apa mati? Takut kena racun. Kena racun pas kita kena racun. Gitu. Sebab tak boleh tu. Bukan tak boleh belalang tu sendiri. Kalau hak mati dengan sebab tak kira. Kita kerak sebahagiannya, atau kita rebuh ke, atau kita campakkan ke dalam api hidup-hidup ke, atau kita panggang ke, kita mati sendiri ke, dia kata boleh. Boleh lah. Ini berkenaan dengan belalang.
Boleh makan. Lepas tu keharusan makan arnak pula. Boleh makan arnak. Arnak ni pun boleh juga. Dalam riwayat ni disebutkan, Anas bin Malik kata, kami lalu di satu tempat tu, kami pun telah mengejutkan arnak. Jadi bila kami lalu tu, arnak pun jadi lari tubik. Arnak liar lah ni. Puak-puak kami pun hambak. Mereka pun kejar arnak tu. Tak ada, fala ghabu, letih gitu ya puak-puak tu. Aku hambak, kata dia. Kata Anas, aku hambak dan kat aku. Dan tu aku pun buat mari kepada Abu Talhah, ayah dia pun sembelih. Lepas tu dia pun hantar kepada Nabi, kirim ke Nabi lah. Pohon dia, warik ataupun pohon dia. Maknanya kita kata kaki dia lah. Kaki sebelah depan ke sebelah belakang ke, atau bahagian atas ke bahagian bawah ke, dia hantar kepada Nabi, dua dia hantar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima. Dalam riwayat ni dia sebut sekat terima gitu. Banyak pula dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan makan. Tak apa, boleh makan. Arnak. Boleh makan. Makan arnak ni Imam Nawawi kata halal, mengikut Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dan ulama sekaliannya, kecuali ada riwayat yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As dan Ibnu Abi Layla. Mereka berdua ni mengatakan makruh. Paling tinggi makruh lah. Makruh. Dalil jumhurnya hadis ini bersama-sama dengan hadis-hadis yang lain lagi, banyak lagi. Tapi tidak ada sabit satu pun hadis yang melarang makan arnak. Ini tidak ada. Tapi puak-puak Syiah kata tak boleh. Haram makan arnak. Haram makan arnak. Puak-puak dia tak boleh. Haram. Kita tak apa. Boleh. Itulah, habislah situ. Kemudian babu ibahati ma yusta'anu bihi 'ala al-istiyad. Wallahu a'lam.